Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, sebelum apa-apa cikgu ucapkan tahniah kerana terpilih untuk belajar dalam kelas 4 STA 2021. Okey, 4 sains tulen. Okey, anda terpilih. Okey, bukan senanglah nak masuk. Okey, anda memang layak untuk menyertai terpilih dalam 4 sains tulen. Okey. Dalam 4 sains tulen, okey, kita akan belajar fizik, kimia, bio, admat itu sebagai elektif. Okey, kimia Cikgu Farhalina Nazira. Mungkin ramai yang tak kenal lagi lah sebab cikgu tak pernah ajar kamu. Menengah rendah. Okey, cikgu dalam kimia, cikgu menggunakan buku, cikgu tak guna buku cikgu guna file. Okey, cikgu minta kamu sediakan satu file, ring file. Cikgu tak nak file pocket. Okey, cikgu nak ring file satu, tak payah tebal dan tak nak nipis, dia sedang je untuk isi segala nota ataupun latihan. Okey, minta sedia jugalah kertas bergaris, okey, exam pad, okey, ke dalam file ring. Okey. Biasanya nota cikgu akan berilah kepada kamu. Okey, satu je cikgu minta sediakan file dan satu buku panjang. Okey, jika cikgu nak buat latihan. Okey, latihan atau apa-apalah. Biasanya latihan lah untuk buku panjang ataupun untuk buat amali. Okey, mesti ada file A4. Okey. Kedua, buku panjang, eksperimen buku panjang dan buku teks. Okey, apa itu kimia? Okey, ada tak pernah tertanya-tanya apa itu kimia? Okey, kimia adalah ilmu sains, cabang sains yang mengkaji tentang struktur, sifat, komposisi dan interaksi antara jirim. Sebenarnya, bahan kimia ada di sekeliling kita. Ada yang kita makan, ada yang kita gunakan. Kebanyakan pelajar mula-mula kalau sebut kimia, pelajar akan fikir kimia tu adalah bahan berbahaya, asid, benda menghakis, benda berbahaya, bom atom. Kita fikir benda yang berbahaya lah. Sedangkan di sekeliling kita sebenarnya kita makan benda kimia. Kita guna bahan kimia. Apa itu bahan kimia? Kita tengok dalam slide ketiga ni. Yang pertama adalah natrium chlorida. Natrium chlorida ataupun garam. Garam digunakan sebagai perisa makanan. Tanpa garam kita tak boleh rasa lah. Itu masin. Fungsinya masin lah. Kalau tak ada garam tak adalah rasa makanan. Tapi dalam kuantiti yang tertentu, tak boleh lebih. Kalau terlebih garam kita akan dapat darah tinggi. Yang kedua adalah natrium benzoate. Natrium benzoate digunakan sebagai pengawet makanan. Kalau yang kamu lihat ni tomato, sos tomato, makanan berkaleng, makanan dalam botol, makanan dalam tin, yang tu dia tahan lama. Dia senang je nak ingat. Makanan yang tahan lama dalam tin ataupun dalam botol mengandungi pengawet. Contoh pengawet adalah natrium benzoate. Yang ketiga adalah cuka makanan. Cuka makanan tak berbahaya. Dia berfungsi sebagai pengawet makanan semula jadi. Kita biasanya buat jeruk. Jeruk buah-buahan. Jeruk mempelam. Kita guna cuka. Dia tahan lama kan. Seterusnya nombor 4, natrium hidrogen karbonat sebagai serbuk penaik. Seterusnya nombor 5, klorin sebagai bahan merawat air.
Okay, rawatan air menggunakan klorin. Okay, dalam air pipe kan kita boleh rasa ataupun kita boleh bau klorin, ataupun siapa yang biasa berenang di kolam renang dia boleh bau air klorin. Okay, fungsinya untuk merawat air, dia untuk membunuh kuman-kuman yang berbahaya dalam air. Seterusnya asid sulfurik. Okay, digunakan dalam bateri kereta. Okay, jadi kalau kamu jumpa bateri kereta, jangan pandai-pandai lah pergi buka. Dalam bateri kereta mengandungi asid sulfurik pekat. Okay, boleh menghakis. Asid sulfurik pekat juga boleh digunakan sebagai baja. Okay, seterusnya kamu boleh lihat ada botol, dia menulis ada tulisan amonia. Okay, amonia digunakan sebagai ejen penyejuk ataupun bahan membuat baja. Okay, seterusnya ammonium fosfat, okay, sebagai baja tanaman. Okay, seterusnya yang bawah belah kiri adalah kuprum. Okay, kuprum cikgu rasa ramai pelajar tak jadi masalah. Dia dah biasa tengok wire. Okay, dalam wire mengandungi kuprum. Okay, sebagai wire elektrik. Dan seterusnya yang bawah belah kanan, MSG atau apa? Pernah dengar MSG? Ajinomoto. Ajinomoto adalah jenama. MSG apa? Nama MSG. Okay, monosodium glutamate. Okay, sebagai perisa makanan. Okay, sebagai perisa makanan. Seterusnya, okay, bahan kimia yang digunakan seharian. Yang ni khusus kepada penurin getah lah. Okay, penurin getah menggunakan asid formik sebagai cuka getah. Okay, cuka getah adalah istilah orang kampung lah. Kalau yang betul-betulnya dia berfungsi sebagai ejen mempercepatkan pengumpalan lateks. Okay, bahan yang mempercepatkan pembekuan susu getah. Okey, terakhir gambar ubat. Okey, ubat paracetamol. Okey, jangan kamu tulis paracetamol tu Panadol. Panadol adalah jenama. Okey, paracetamol berfungsi sebagai ubat tahan sakit. Okey, kamu demam, kita makan paracetamol. Okey, ubat tahan sakit. Seterusnya, kerjaya dalam bidang kimia. Okay, kamu boleh rujuk muka surat 7 ataupun video cikgu ni lah. Okay, kerjaya bidang kimia ada banyak. Cuma cikgu listkan 4 yang besar, iaitu pertanian, kosmetik, industri dan farmaceutical. Okay, yang pertama kita tengok belah kiri atas, pertanian. Okey, jangan ingatlah pertanian hanya petani saja. Okay, petani pun ya, tapi dalam kimia ada juga pertanian. Okay, contohnya penyelidik bioteknologi, FRIM. Okay, dia menyelidik teknologi terkini dalam pertanian. Okey, seterusnya ahli kimia mencipta racun serangga. Okey. Seterusnya kita tengok yang di bawah, industri. Ialah industri kilang ke industri apa yang besar tu. Okay, kerjaya yang dalam industri contohnya adalah jurutera nanoteknologi ataupun jurutera atau engineer. Okay, mesti menggunakan ada ilmu kimia. Okay, nak jadi engineer, kamu kata kamu tak minat kimia, tapi kamu nak jadi engineer tak boleh. Okay, kimia ni kamu nak lari mana pun, nak jadi doktor mesti ada kimia, nak jadi engineer pun mesti ada kimia. Okay, kimia mesti tough lah, mesti kukuh. Nak jadi apa pun mesti ada kimia. Okay, seterusnya kerjaya yang cabang ketiga adalah kosmetik. Okey, contohnya adalah ahli kimia kosmetik, dia buat apa kosmetik semua ni dalam dia punya ni lah uji kaji.
Okey, dan seterusnya pakar perunding kosmetik pun kerjaya kimia. Okey, seterusnya pharmaceutical berkaitan dengan ubat, mestinya lah ahli farmasi dan doktor. Kaedah saintifik, kamu boleh rujuk muka surat 9 buku teks. Bahagian kiri warna purple. Okey, yang pertama, kaedah saintifik ni mesti hafal lah. Dia selalu keluar. Tak boleh lari lah. Mau tak mau kena hafal kaedah one by one, 1 sehingga 11. Okey, langkah pertama membuat pemerhatian. Pemerhatian tak semestinya melihat. Ke observation. Okay, sama ada penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau, mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena. Okay, seterusnya membuat inferen. Okay, membuat inferen tu maksudnya dia mengumpul data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan menerangkan sesuatu peristiwa. Okey, langkah ketiga mengenal pasti masalah. Okey, dia punya penerangan boleh bacalah muka surat 9 tu kan. Kita skip je. Nombor 4 membuat hipotesis. Macam mana nak buat hipotesis jadi masalah lah. Kamu dah belajar daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Membuat hipotesis. Nombor 5 mengenal pasti pemboleh ubah. Ada 3 pemboleh ubah. Okey, dimanipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. Okey, nombor 6 mengawal pemboleh ubah. Kamu pandai nak kawal dimanipulasi, kamu tahu nak kawal, nak kontrol bergerak balas dan kamu tahu nak mengekalkan dimalarkan. Okey, pemboleh ubah dimalarkan. Okey, seterusnya merancang eksperimen adalah kita menentukanlah bahan-bahan ataupun radas yang perlu dilakukan. Tak boleh buat separuh nak cari pula. Tak boleh, kita kena sediakan semua peralatan dan kita ikut prosedur lah semasa untuk menjalankan eksperimen. Okay, seterusnya kita mengumpul data. Mengumpul data maksudnya kita membuat pemerhatian atau pengukuran dan merekod data secara teratur. Okay, seterusnya mentafsir data. Mentafsir data maksudnya kamu secara pengiraan, graf ataupun carta. Okay, menentukan hubungan antara pemboleh ubah. Okay, nombor 10 membuat kesimpulan. Okey, kita nak buat pernyataan tentang dapatan daripada eksperimen sama ada hipotesis dibuat dapat diterima atau ditolak. Dan terakhir menulis laporan. Menulis laporan, report lah. Berkomunikasi secara terperinci tentang segala aspek eksperimen supaya hasil eksperimen dapat dikongsi demi perkembangan ilmu kimia. Seterusnya kita beralih kepada peralatan keselamatan di dalam makmal dan fungsinya. Okey, mungkin kamu dah biasa atau pernah masuk dalam makmal kimia dan pernah tengok cuma tak tahu nama dia ataupun tak tahu kegunaan. Okey, kita tengok dahulu gambar paling kiri atas sekali. Okey, yang pertama adalah kebuk wasap. Okey, kebuk wasap diguna untuk menjalankan eksperimen yang membebaskan wasap beracun, mudah terbakar atau berbau sengit. Okey, sengit tu maksudnya berbau busuk sangat-sangat lah. Okey, mesti dibuat dalam kebuk wasap. Contohnya adalah asid kuat. Okey, asid kuat tersangat bau masam. Okey, jadi kita mesti buat bancuhan asid atau pencairan asid mesti dibuat dalam kebuk wasap. Okey, seterusnya adalah pancuran air atau shower. Andai kata kamu terkena asid, okey, dia digunakan kita tengok dia punya fungsi pancuran air diguna untuk membasuh dan membersihkan badan apabila kemalangan berlaku pada bahagian badan.
Okey, alat ini digunakan untuk memadam api sekiranya berlaku kebakaran pada bahagian badan. Okey, kena bahan kimia ataupun api lah. Okey. Seterusnya eye wash. Eye wash ataupun pencuci muka kan. Pencuci mata. Silap. Okey, pencuci mata digunakan untuk membasuh dan membersihkan mata apabila kemalangan berlaku pada bahagian mata. Okay, jangan terkena mata pecah cikgu. Nanti mata kamu dah luka atau dah merah. Pertama kali bila terkena je mata, pergi basuh mata pada eye wash ataupun pada sinki cepat-cepat. Okey, seterusnya kita tengok gambar bawah belah kiri. Alat pemadam kebakaran. Okey, yang ni kamu dah belajar lah daripada tingkatan 1 ataupun sekolah rendah. Kamu dah kenal alat pemadam api. Okey, semestinya lah digunakan untuk memadamkan api semasa berlaku kebakaran di makmal. Okey, seterusnya gambar yang di bawah belah kanan, pencuci tangan. Digunakan untuk menanggalkan bahan kimia, minyak, kotoran dan mikroorganisma pada badan. Pada tangan silap. Okey, pada tangan. Khususnya sekarang ni lah COVID, virus COVID kan. Wabak COVID-19, lagilah kita digalakkan untuk kerap mencuci tangan. Okey, dan sekarang dah jadi norma barulah. Okay, di mana-mana balik cuci tangan dan mandi dengan sabun. Gambar seterusnya adalah alat pelindung diri yang digunakan dalam makmal. Okey, yang ni kamu boleh rujuk yang tadi muka surat 13 dan yang sekarang ni muka surat 12. Okey, yang pertama atas kita nak lindungi mata kita pakai kacamata keselamatan ataupun goggles. Digunakan untuk mengelak debu atau percikan bahan kimia daripada terkena mata. Nanti kamu buat eksperimen asid, biasanya asid lah, asid ataupun bahan kimia yang berbahaya, kita pakailah goggles. Okey, seterusnya topeng muka ataupun mask digunakan untuk melindungi organ pernafasan daripada bahan kimia dalam bentuk serbuk atau wasap. Okey, benda yang berbau kuat, pakailah topeng muka. Okey, seterusnya nombor 3 adalah sarung tangan. Okey, sarung tangan digunakan mengendalikan bahan kimia untuk melindungi tangan daripada tercedera, terkena dan bahan kimia atau jangkitan. Tak semua yang akan pakai sarung tangan. Yang mengendalikan, betul-betul mengendalikan bahan kimia je yang akan memakai sarung tangan. Okay, kalau setakat nak basuh-basuh ke basuh biasalah, tak payahlah nak pakai sarung tangan. Okey, seterusnya baju makmal atau kita panggil lab coat. Okey, lab coat digunakan sebagai pelindung untuk badan dan pakaian daripada tumpahan bahan kimia seperti asid, alkali dan pelarut organik. Dan terakhir adalah kasut makmal ataupun kasut sekolah. Okey, kamu tidak dibenarkan masuk ke dalam makmal dengan berselipar. Okey, kenapa tak boleh pakai selipar? Okey, ada sebab. Okey, salah satunya untuk melindungi kaki daripada kecederaan akibat tumpahan bahan kimia terkena objek tajam atau bahan toksik. Lagi kita takut kot-kot lah kan, licin. Okey, biasanya selipar ni permukaan dia licin. Okey, andai katalah buat eksperimen, confirm lah kita akan basuh dan licin. Bila licin, kamu jatuh dan takut lagi bahaya bila kamu jatuh, kamu tertumpah ke tertarik bahan kimia. Lagi bahaya. Bertambah bala tu, bertambah-tambah menimpa-nimpa. Okey, lagi kukuh sebab kamu pakai slipper. Lagi tak boleh. Kita tolong ingat kena pakai kasut sekolah ataupun kasut makmal. Seterusnya, penyimpanan dan pelupusan bahan kimia. Okey, untuk
nota atau rujukan boleh rujuk muka surat 15 dan 16. Okey, buku teks. Tapi cikgu dah buat siap-siap dah dalam slide cikgu ni, dalam video cikgu ni. Kaedah penyimpanan dan kaedah pelupusan. Okey, kita lihat pertama jenis bahan kimia yang pertama adalah bahan reaktif. Okey, bahan reaktif ni kamu boleh tengok contohnya muka surat 15 atas sekali. Contohnya adalah lithium, natrium dan kalium. Okey, dia sangat reaktif. Okey, kumpulan satu ni sangat reaktif. Jadi mesti disimpan dalam minyak parafin. Okey, kaedah pelupusan dicampurkan dengan ethanol gaseous sebelum dilupuskan. Okay, seterusnya nombor 2, hidrokarbon dan pelarut organik. Okey, kaedah penyimpanannya disimpan di tempat yang mempunyai pengudaraan yang baik dan jauh daripada sumber api. Okay, hidrokarbon, pelarut organik ni dia kenapa mesti disimpan pengudaraan yang baik jauh daripada sumber api sebab dia mudah terbakar. Sebab tu mesti biasanya di tempat store tu dalam tempat penyimpanan bahan kimia ada kipas dan biasanya kipas dipasang lah supaya ada pengudaraan yang baik. Okey, kaedah pelupusannya tambah air yang banyak sebelum dibuang ke dalam longkang. Okey, yang ketiga adalah bahan senang terurai. Okey, bahan yang senang terurai ni disimpan dalam botol legap dan jauh daripada sinaran matahari. Maksudnya botol yang gelap lah, botol hitam tu yang kecil warna gelap. Okey, dan tak jauh daripada sinaran matahari. Kalau boleh simpan dalam almari lah. Bila dalam almari tu maksudnya jauh daripada sinaran matahari. Okey, kaedah pelupusannya adalah tambah air yang banyak sebelum dibuang ke dalam longkang. Okey, kaedah yang samalah dengan hidrokarbon, pelarut organik. Okey, seterusnya bahan berasid dan berakali disimpan di tempat yang mempunyai pengudaraan yang baik dan ditutup rapat. Okey, pengudaraan yang baik sebab dia berbau jugalah. Okey, bila tak ada pengudaraan yang baik ni nanti dia terkumpul. Bahaya jugalah. Siapa yang mengendalikan asid akali ni. Okey, dan alat dia punya bekas tu mesti ditutup rapat. Kita takut dia tumpah lah kan. Okey, sebab dia menghakis. Seterusnya, kaedah pelupusan asid akali ni mesti dinetralkan sebelum dibuang ke dalam sinki. Okey, seterusnya logam berat dan toksik disimpan dalam bekas yang tidak mudah pecah dan ditutup rapat. Okey, kaedah pelupusannya dilupuskan di tempat khusus yang disediakan untuk dilupus oleh pihak berkuasa. Yang terakhir, bahan meruap. Okey, bahan meruap ni kita simpan di dalam botol kedap udara dan diletakkan dalam kebuk wasak. Okey, kaedah pelupusannya adalah buang di dalam bekas sisa yang sesuai. Seterusnya kita lihat pada termometer. Termometer biasanya lah berada di makmal kimia. Dia sangat penting lah untuk mengukur suhu kan. Okey, yang menjadi masalahnya adalah bila pelajar cuai dan bila cuai dia akan mudah tergolek dan jatuh ke lantai. Bila jatuh dia akan pecah. Okey, jangan kutip balik, jangan sapu. Okey, semua termometer yang pecah yang mengandungi merkuri walaupun kuantiti yang sedikit. Okey, merkuri ni bahan berbahaya lah. Dia sangat berbahaya. Kita lihat dia punya simptom-simptom berbahaya keracunan merkuri. Okey, boleh rujuk muka surat 17 yang bawah sekali ada banyak dia punya simptom keracunan merkuri. Loya semacam nak muntah kan. Okey, batuk, muntah. Okey, kita terus muntah atau cirit-birit. Sakit dada, sakit tekak, sesak nafas, orang yang
yang asma, bahayalah, sesak nafas, okey, sakit kepala, kerengsaan mata, mata dia sakit, gatal, merah, macam itulah. Masalah penglihatan dan meningkatkan tekanan darah. Okey, terakhir langkah-langkah yang perlu dilakukan sebaik berlaku tumpahan merkuri. Yang ni boleh rujuk muka surat 18 atas sekali ataupun video cikgu. Okey, langkah pertama apabila berlakunya tumpahan merkuri atau termometer merkuri pecah, mesti maklumkan kemalangan kepada guru atau pembantu makmal dengan segera. Jangan besok baru bagi tahu, jangan simpan, jangan sorok, jangan curi. Okey, jangan sapu, jangan usik. First mesti bagi tahu cikgu ataupun pembantu makmal dengan segera, sebab cikgu atau pembantu makmal akan menghubungi bomba untuk tindakan selanjutnya. Okey, sebelum nak panggil bomba, nombor 2, langkah kedua, pada waktu yang sama akan jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Okey, kita minta pelajar-pelajar keluar daripada makmal kimia ataupun tak bagi pelajar berkerumun di kawasan tersebut. Okey, nombor 3, kita taburkan sulfur untuk menutup tumpahan. Dan nombor 4, hubungi bomba dan penyelamat untuk tindakan selanjutnya. Okey, panduan pengendalian tumpahan merkuri, kamu boleh scan dan snap dan scan barcode kod ni kan, QR code ni pada muka surat 18. Okey, itu saja untuk hari ini dan minggu ni. Kita sambung pada minggu hadapan. Okey, terima kasih kerana hadir dalam kelas cikgu. Okey, sila siapkan nota cikgu dan jika dah siap, sila hantar kehadiran dalam grup kelas. Okey, terima kasih. Alright.